Dalam masa yang sama tuan-tuan, dakwaan saya tertarik. Dakwaan Perdana Menteri mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin telah membelanjakan suku bilion ringgit. Suku bilion ringgit untuk publicity saja. Dan dia menafikan. Baik. Saya bawakan dahulu penafian. Dakwaan belanja 500 juta untuk promosi bercanggah, kata Muhyiddin. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin berdakwa pentadbiran beliau membelanjakan Muhyiddin Yassin berkata pendakwan pentadbiran beliau membelanjakan 500 juta untuk promosi bercanggah dengan kenyataan menteri di Parlimen. Semalam, Anwar Ibrahim melaporkan bahawa Dewan Rakyat bahawa kerajaan sejak 2020 berbelanja 700 juta untuk iklan, promosi dan publicity dengan kira-kira 500 juta dibelanjakan oleh pentadbiran Muhyiddin antaranya untuk membeli dan memasang iklan. Ia turut meliputi penerangan berhubung inisiatif kerajaan COVID tambahnya. Muhyiddin pun berkata, Menteri di Jabatan Perdana Menteri memaklumkan kerajaan PN hanya membelanjakan RM181,752,020 untuk penjenamaan dan satu program saja dilaksanakan semasa pentadbiran gabungan itu. Memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan. Kenyataan dibuat sendiri oleh Menteri di Parlimen. Nampaknya Anwar mempunyai kenyataan yang tidak musabah dan bercanggah dengan kenyataan oleh Menteri di Parlimen, katanya. Muhyiddin merujuk kepada jawapan bertulis Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak iaitu Armizan Muhammad Ali. Pengurusi PN itu menambah penggunaan papan iklan besar televisyen dan radio ketika pentadbiran adalah untuk menyampaikan pesanan berkaitan COVID dan maklumat berkaitan pakej ransangan ekonomi. Okey. Anwar bohong katanya dan berniat jahat. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin menyifatkan dakwaan Anwar kerajaan sebelum ini membelanjakan 500 juta sebagai pembohongan serta berniat jahat. Ingin saya tegaskan, ia adalah satu pembohongan. Okey, kita dengar. Dewan Rakyat Kerajaan telah membelanjakan 700 juta ringgit sejak 2020 hingga 2022 untuk tujuan promosi, iklan dan publicity. Berkongsi angka itu di Dewan Rakyat pada Selasa, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan lebih 500 juta ringgit dibelanjakan semasa pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri memaklumkan selebihnya dibelanjakan ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, namun beliau tidak membelanjakan sepenuhnya peruntukan itu. Tapi tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu tahun 2023 saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat semasa BERA. Jadi 700 juta ringgit atau lebih kurang pada peringkat awal 300 juta satu tahun. Itu bagi saya melanggar peraturan tata kelola dan keterlaluan. Oleh itu saya telah mengarahkan perbelanjaan mulai tahun depan. Kerana tahun ini saya hanya ambil kontrak yang sedia ada, meneruskan apa yang telah dipersetujui oleh BERA. Maknanya 2023 tidak ada peruntukan. Dan untuk 2024, saya telah mengarahkan supaya Kementerian Keuangan tidak meluluskan lebih daripada 100 juta ringgit. Anwar berpendapat kerajaan tidak harus dibebankan dengan iklan publiciti tambahan untuk Perdana Menteri, sedangkan ia boleh dilakukan menerusi program turun padang dan menerangkan isu dalam media massa. Beliau berkata, Muhyiddin Yassin kata ini adalah satu penipuan. Sebab menurut jawapan daripada Menteri Sabah Sarawak, dia kata 180 juta dibelanjakan. Tuan-tuan, saya nak cerita. Menteri Sabah Sarawak itu satu bidang, dia satu portfolio. Dia bukan bercerita the whole portfolio. Perdana Menteri adalah juga Menteri Keuangan. So dia melihat keseluruhan. 180 juta itu adalah sebahagian daripada 700 juta tersebut. Telah dibelanjakan dan 500 juta perbelanjaan itu dilakukan sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Sedangkan benda tu percuma je, RTM percuma. Sebab tu tuan-tuan, ada juga yang marah sekarang ni. Kenapa tak keluar belanja duit? Kenapa? Dia macam ni, sebab kita tak sakau, tu je. Dan Anwar sangat bercermat dan berhati-hati dalam benda yang dia nak belanjakan. Mana untuk kepentingan rakyat, dia tak takut berbelanja. Mana yang tak perlu, dia tak keluarkan belanja. Tapi sekarang ini, itu dakwaan yang dilakukan. Dia kata, tak, kami tak keluar belanja. Itu penipuan. Jadi penipuan ke
tidak penipuan ke, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada data dan faktanya. Soalan saya adalah, beranikah Muhyiddin Yassin mengheret Perdana Menteri minta supaya Perdana Menteri memperincikan perbelanjaan tersebut? Mungkin Muhyiddin Yassin tak sedar dia berbelanja. Sebab bukan dia seorang yang sign kan, mungkin lah. Saya assume macam tu je lah. Mungkin dia tak tahu semua. Tetapi we are talking about bukan dia Perdana Menteri sahaja. Dia juga adalah Menteri Keuangan. Takkan dia tak ada fakta dan data tersebut? Agak-agak? Terakhir sekali saya nak bawa. Hari ini, malam ini, seorang ahli parlimen Gua Musang. Hari ini, malam ini, seorang ahli parlimen Gua Musang. Saya yakin sahabat-sahabat semua tengok handphone tadi, tengok berita tu. Isytihar sokong. Yang kita rasa sangat terkilan tu sebab peguam kita berempas pulas berlawan di mahkamah mempertahankan petition yang dibuat oleh pihak lawan, pertahankan dan menang. Petition itu ditolak. Kita kekal milik PAS atas tiket PAS kerusi Gua Musang itu. Tuan-tuan sekalian, ini usaha yang mereka sedang mereka buat. Dia cari setiap orang ahli parlimen dan dia tawarkan bermacam-macam habuan. Tujuannya lah untuk pecahkan kekuatan Perikatan Nasional. Apa yang mereka buat malam ini dengan berita itu, nak menggoyangkan penyokong-penyokong dan pendukung kita. Untuk berhadapan yang pilihan raya kemaman, dia akan buat macam-macam lagi benda yang lebih besar daripada ini. Saya nak ulas sikit tentang perkara ini. Dia kata dia nak buat perkara lebih besar, tu satu. Kedua, dia nak pecahkan. Dia nak pecahkan kita. Tuan-tuan, sebenarnya macam ni. Kita dah ada 149 ahli parlimen. 149 ahli parlimen. Tak perlu 2 pun kita dah menang majoriti dah. Nak lulus bajet ni sebenarnya simple majority cukup. Tak perlu. Kepada semua tu tak perlu. Tetapi Perdana Menteri sementara sebagai berlaku adil kepada semua orang, tawarkan. Kalau kamu nak ekstra bantuan, saya tawarkan. Tak perlu menyertai kami, cuma cukup ikut syarat-syarat tertentu. Sokong saya, sokong bajet kita, mana yang elok sokong. Tapi tak elok tak apalah, teruskan lawan. Dan ada ahli mereka setuju. Saya kata tadi kan, kerusi Gua Musang itu, kerusi jeli itu adalah kerusi PAS. Tapi diserahkan kepada Bersatu. So sekarang ini disebabkan oleh perbuatan ini, pergolakan di antara Bersatu dan PAS ni makin kuat. Pertembungan itu makin kuat. Pertembungan yang makin kuat ini menyebabkan keadaan yang renggang tu retak menati belah di antara PAS dan Bersatu ni, tuan-tuan. Sudah ada ura-ura ni, saya bawa yang baru pula, fakta baru pula ni. Sudah ada desakan bahawa selepas ini tidak lagi bersama dan tidak perlu lagi bersama dengan Bersatu. Desakan itu sudah semakin kuat dengan kejadian-kejadian yang berlaku baru-baru ini. Sudah ada desakan supaya PRU ke-16 tidak lagi bersama dengan Bersatu, sebab enough is enough bagi kerusi kat Bersatu ni. Cukup. Mereka akan khianat dan dah lah menyusahkan. Yelah, dia bagi duit. Pada masa itu dia ada duit lah. Tapi jentera dia tak ada. Penyokong dia tak ada. Base grassroots pun dia tak ada. Sewaktu menang Pakatan Harapan dulu, yang sokong dia Pakatan Harapan. Dia menang kali ni, yang sokong dia adalah penyokong PAS. Grassroots penyokong Bersatu tu tak ada. Tiba-tiba menang, dia pergi sokong pula parti lawan. So PAS dah bengang, tuan-tuan. Resolusi sudah diadakan. #152. #152. Come on. Yes. Salam 152. So, kesimpulan saya boleh katakan, perpecahan itu sudah semakin nyata. Dia sendiri dah kata tadi. Bukan disebabkan oleh kami pun.
Kami tak perlu tawarkan apa-apa. Tapi disebabkan oleh lemahnya ikatan persaudaraan, kekuatan kamu sendiri. Dan kamu lebih percaya duit, lebih percaya dunia, lebih percaya kepada kuasa berbanding dengan apa yang kamu perjuangkan. Terakhir dari saya, tuan-tuan. Terima kasih 10,000, 11,000 yang menonton. Trip candat dan memancing LTL limited 30 orang lelaki sahaja pada bulan Januari nanti. Siapa yang berminat boleh menghubungi saudara Rabi'i. Ada borang. Kos dia RM300 seorang, 2 hari 1 malam. Kita makan di atas bot. Lebih kurang 10 orang satu bot. Kita lebih kurang 5 orang satu bot. 5 orang satu bot. Kita ada lebih kurang 6 bot. Siapa yang berminat, insyaAllah trip mencandat dan juga memancing LTL. 300 ini termasuk umpan, termasuk juga makan minum 4 kali, makan minum di atas bot, tetapi tidak termasuk trip pergi Langkawi, stay, kalau nak sewa hotel dan sebagainya, itu kita tak masuk lah. Tetapi tuan-tuan boleh hubungi saudara Rabi'i sebagai menganjur, dan insyaAllah grup kita nanti kita akan ada baju kita. Yeah. Baik, berita baik. Sekian daripada saya lah. Terima kasih saya ucapkan. Tuan-tuan, siapa saya tanpa anda? You are the best. Tuan-tuan adalah yang terbaik. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat istirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.